Macam ada seorang guru sebut, kata wali-wali Allah Ta'ala dulu kalau kadang jadi masalah dalam hukum, maka dia akan selak tirai tanya dekat Rasul SAW. Yang Rasulullah jawab terus soalan gitu. Buat teruk tak mana? Oh, kalau macam tu habislah hukum-hukum, tidak ada lagi ijtihad para ulama. No, masyayikh pun tak ada pi terus kat maqam Nabi, selak kat maqam Nabi, tanya terus kat Nabi. Ya akhi, hadza karamah. Nah, itu karamah. Nah, dipanggil amrun khariqun lil adah. Dan tak ada pun ustaz tadi cerita, guru tadi bila sebut kisah tadi dengan makna dia membatalkan ijtihad. Ada sebut kan? Kamu yang lazimkan perkara tersebut. Ni jahil ni orang panggil. Dia cuma sebut kata ni adalah salah satu keramat para ulama dulu. Tanya kat Nabi, ya apa masalah dia? Masalah dia tu kamu. Kamu tu yang masalah. Sebab apa? Oh, Nabi dah mati. Hak tu yang pegang lah. Senang. Kan macam tu kan pegang. Senang. Kamu pegang kan Nabi dah mati. Nabi dah tak ada apa. Nabi dah tidak tasarruf dalam dunia. Jadi sebab tu kamu pegang dengan pandangan tu. Lepas tu kamu buat pelik ketika mana ada tok-tok guru cerita bab wali ini. Terus kata, oh ni membatalkan terus membatalkan ijtihad. Tak ada lah ijtihad para ulama. Imam Syafi'i tak pernah pula dengar cerita kata biselok tirai. Tanya. Tuan-tuan, sebab tu jangan dengar sangat kalam-kalam orang yang suka memecah belahkan. Pada kisah tadi, kisah yang tidak, kita tak ada pelik apa pun. Biasa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu pergi ke maqam Nabi, keluar tangan Nabi daripada maqam, salam dengan Imam Rifa'i. Tu macam mana? Dan ini mutawatir. Ditulis kitab oleh Imam Suyuti, ditulis kitab oleh para a'immah, kisah berkenaan dengan keluarnya tangan Nabi daripada maqam bersalaman dengan Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu 500 tahun setelah Nabi SAW wafat. Keluar tangan Nabi dan dilihat oleh orang yang berada di Madinah pada ketika tersebut. Saya ada cerita dalam ada satu kuliah saya cerita. Saya baca kisah tu daripada awal sampai habis. Kisah tu disebutkan oleh ulama, dan kisah tu kata ulama ini antara karamat yang mutawatir. Siapa yang ingkar keramat tersebut, ini orang gila. Tu dia. Kalau ada orang ingkar keramat tu, alhamdulillah tak ada sampai lah, tak ada siapa pun ingkar kat tu. Tak ada siapa. Syekh Wahabi pun tak ada keluar kata apa dia cerita apa pula, tak ada seorang pun. Tak ada siapa pun berani kata apa. Sebab apa? Kenapa tak ada kata? Sebab ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah tu. Dan dia kata kisah tu mutawatir. Ratusan orang tengok tangan Nabi keluar daripada makam. Ratusan orang tengok pada zaman tersebut. Dan diceritakan ada masyayikh pada zaman tu, kalau bawa pergi jumpa, disuruh pergi salam. Dan ada seorang syekh ni tu, tua duduk dalam majlis ni. Seorang, dua orang, tiga orang. Pergi salam. Cium tangan. Salam cium tangan. Akhirnya apa dia yang dikata? Ayah dia kata apa? Ni kamu nak tahu? Itu tadi yang kita salam tadi ni, itu orang yang pernah hadir bersama di dalam masjid Nabi waktu keluar tangan Nabi salam dengan Imam Rifa'i. Sampai macam tu sekali. Siapa yang ada waktu tu pun semua dimuliakan. Kenapa? Karena pernah tengok tangan Nabi SAW. Itu dia. Faham? Lepas tu buat teruk. Selok tirai buat teruk. Orang cerita ya. Bukannya batalkan keramat, batalkan ijtihad ke apa semua. Tu saya bila heran tengok orang. Dia tu kata mantiknya terlalu qasir, terlalu ya Allah. Saya tak tahu nak kata apa. Maknanya pegang macam ni lah sini. Kalau nak bincang dengan orang macam ni, kita kata macam ni dah senang. Baik, kamu yang pertama, percaya tak tu karamat? Yang kedua, betulkah ada ustaz tu sebut ataupun guru tadi sebut, kata kalau berlaku macam tu bermakna dia membatalkan ijtihad. Tu kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu lazimkan kalam orang yang perkara tadi, kamu yang mendakwa perkara tersebut. Pada orang tu tak sebut pun macam tu. Ini dalil jahil. Dalil jahil. Sebab tu jangan dengar kalam-kalam yang macam tu. Kalam-kalam yang orang yang seolah-olah macam jadi hero, seolah nak menolak kalam tadi, dia kata, oh ni adalah benda yang ni tak perlu dicerita dalam majlis dan sebagainya. La ilaha illallah. Jadi kita tak faham, Lagi ada ustaz-ustaz kita juga ni ahli sunnah wal jamaah, dia pun pengaruh juga dengan benda-benda tu. Dia jangan duk cerita benda macam ni apa semua kali. Ceramah 2 jam, 1 jam. Hak cerita yang tu 1 minit, 2 minit, 3 minit. Itu pun adalah jawab soalan kadang-kadang. Yang tu dijadikan isu. Tahu tak? Ada kawan tu mengajak pada awal sampai habis tadi, memang tak dengar pun pengajian dia. Hang kaluk tang hak yang potong hak 2 minit tu. Hak tu sangat nak cerita. Itu dalil kata apa? Dalil tidak insaf.
Dalil kata ada something dalam hati kamu dengan fulan. Kalau kamu ikhlas betul untuk ambil ilmu, kamu tak akan buat macam tu. Dan kamu kena mengaji bagi ikut turutan bagi elok. Bagi reti benda apa yang kamu nak tolak, benda apa yang tak patut kamu tolak. Boleh faham ibu ayah semua? Kena reti, tengok tak pernah nak angguk pun ni. Faham ke tidak itu cerita ni? Yang dia tak boleh nak brain lagi. Kena dia tak. Macam mana boleh jadi macam tu? Lah, dah nama pun karamah. Nama pun karamah. Nah, masalah dia. Bagi salam, Nabi jawab. Salam terus. Macam mana nak? Tak ada masalah apa. Syekh apa ni? Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Syekh Abdullah Bukhari. Allah yarhamhu. Allah yarhamhu. Syekh Abdullah Bukhari. Saya tanya dekat dia. Syekh dulu apa ni Al-Bukhari belakang ni, Syekh Hafiz Sahih Bukhari kan? Sebab dia dengar macam-macam kan? Orang kan suka cerita kata dia pun di keluarga Bukhari, hafal Bukhari, Syekh sendiri hafal Bukhari. Syekh dia tawaduk lah, dia kata lah, dia kata Bukhari ini dia kata nama keluarga kami, kata dia. Pernah jadi cerita dulu dia kata. Dia cerita kat saya sendiri. Saya berada dalam duduk depan dia. Sebab dia dah wafat dah, saya cerita lah. Dia kata dulu tok wan saya daripada Bukhara. Ya. Jadi bila sampai di Mekah, ada orang kata, seorang ni dia kata, kamu ni bukan keluarga Nabi SAW. Kamu bukan keluarga Nabi. Jadi kata tok wan saya ni yang digelar Al-Bukhari tadi ni, dibawa lah. Tok wan kata tak apa, boleh. Kalau kata yang kawan ni mengaku dia keturunan Nabi dan dia nafikan Syekh Tok Wan kepada Syekh Abdullah Bukhari ni sebagai keturunan Nabi. Dia kata okey tak apa kalau kamu nafi itu, tak ada masalah. Kita pergi ke depan Nabi SAW, di makam Nabi SAW. Bagi sana. Pergi di depan makam Nabi. Sampai di depan makam Nabi, ni Syekh Abdullah Bukhari cerita kat saya. Sampai di depan makam Nabi, kemudian apa yang berlaku? Syekh kata bagi salam. Siapa yang Nabi jawab salam dia, dia cucu Nabi. Bagi salam hak dia. Salam senyap, tak kata apa. Dia pula bagi salam. Assalamualaikum ya jaddi. Assalamualaikum wahai datukku ya Rasulullah. Jawab salam tu. Waalaikumsalam ya waladi. Keluar suara daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Satu masjid dengar waktu tu. Satu masjid dengar pada waktu tersebut, kata Syekh Abdullah Bukhari. Dan kemudian dimuliakan datuknya beliau. Dan karena itu kami nisbahkan diri kami kepada Al-Bukhari daripada datuk kami tersebut. Kata Syekh Abdullah Bukhari. Itu cerita dia. Ini cerita ni saya dengar terus daripada mulutnya Syekh Abdullah Bukhari sendiri. Syekh Abdullah Bukhari sendiri yang cerita kepada saya, yang fakir ini. Baik.